perkataan ainin hamiatin, ain ni maksudnya manba' al-ma', tempat keluar air. Itu apa lughawiyat lah daripada bahasa. Hamiatin dibaca dengan dua qiraat. Satu hamiatin, maksudnya aptin tanah. Kan? Maksudnya air yang bercampur dengan tanah. Jadi kalau kita tengok dalam translation bahasa Melayu, dia akan translate Ibrahim Zulkarnain itu sampai ke tempat yang airnya bercampur tanah ataupun ke kawasan yang ada tanah lumpur. Kan? Itu satu qiraat. Qiraat yang kedua adalah hamiyatin. Hamiyatin tu maksudnya adalah harrah. Panas, air yang panas. Okey. Sebelum kita nak tengok qiraat ni, sebab apa saya sebut dua qiraat ni, sebab lagi kita nak tengok secara sainsnya betapa Al-Quran ini tepat. Dan saya sebut sekali lagi, ini bukan daripada saya, ini daripada Dr. Zaghlul. Dr. Zaghlul kata tempat ainin hamiatin ini telah pun ditemui oleh pengkaji kita pada zaman ini. Dan pengkaji tersebut adalah seorang pemuda daripada Jordan yang buat PhD di Kyrgyzstan. Dan dia sebut tempat ini telah pun ditemui. Saya bawa tuan-tuan ke Google Earth. Ini di Kyrgyzstan. Kawasan ini dikatakan oleh Dr. Zaghlul Najjar, inilah ainin hamiatin. Ainin hamiatin. Kalau kita tengok kawasan ni, kan, Isyk-Kul, itu nama dia lah, nama tempat dia. Berapa dia punya jarak, berapa dia punya besar dia? Lebih kurang 170 km. Dia punya besarnya ainin hamiatin yang Dr. Zaghlul Najjar sebut itu. Macam mana mereka tarjihkan di sini? Yang pertama sekali, air di sini adalah air yang bercampur dengan tanah, air lumpur. Kalau kita boleh tengok dengan kawasan-kawasan yang lain, sebenarnya ada banyak kolam kat sini. Air dia agak gelap sikit daripada yang lain, kan? Air dia agak gelap daripada yang lain. Menunjukkan bahawa dia bercampur dengan tanah. Yang kedua, Dr. Zaghlul sebut, air dia, mata air yang keluar daripada punca air ini panas. Jadi ini membawa kita kepada satu lagi maklumat baru bahawa kedua-dua makna yang ada pada dua qiraat itu betul. Yang pertama, qiraat pertama adalah hamiatin. Hamiatin maksudnya aptin bercampur dengan lumpur. Yang kedua hamiyatin, yang panas. Kedua-dua makna itu betul. Kemudian kalau tak cukup masa, mohon Ustaz Syahri tambah. Kemudian kalau kita tengok Zulkarnain apabila sampai ke kawasan ni, dia nampak matahari jatuh, matahari terbenam ke sini di ainin hamiatin ini. Kita panggil macam tasik lah, di tasik ni kan. Jadi di mana dia punya kawasan yang mungkin Zulkarnain duduk? Sebenarnya kalau tuan-tuan nampak, ini kawasan yang putih ni adalah pergunungan. Ini adalah pergunungan, kan? Jadi Dr. Zaghlul sebut Zulkarnain dia berada di sini. Lebih kuranglah dia berada di kawasan ni. Sebab apa? Bila dia sampai di sini, kita zoom in. Tuan-tuan, kalau salah, ini salah saya dalam memahami kalam Dr. Zaghlul. Bukan salah Dr. Zaghlul. Itu tasik dia. Itu dia punya ainin hamiatin. Kata Dr. Zaghlul, Zulkarnain dia berada di kawasan ni. Sebab apa? Sebab Al-Quran sebut apabila Zulkarnain sampai, dia duduk di kawasan ni, dia kata Allah rekodkan bahawa matahari wajadaha balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Matahari terbenam dalam ainin hamiatin. Dia sebenarnya bukan terbenam dalam ainin hamiatin, tetapi sudut duduk Zulkarnain itu dia nampak macam terbenam. Macam kita duduk di tepi pantai lah, kan. Kita nampak matahari terbenam, bukan terbenam dalam pantai, tapi dia berlaku putaran matahari itu nampak macam ni. So kalau kita tengok matahari, ini kita boleh kontrol ni. Okey. Nampak matahari? Ini matahari dia jatuh di sini. Jadi dengan sebab itu Dr. Zaghlul sebut kemungkinan kawasan ni adalah kawasan yang dikatakan sebagai kawasan tempat Zulkarnain. Zulkarnain duduklah. Maksudnya dia duduk kawasan ni. Bukannya kawasan belakang sana lah. Dia duduk kawasan ni.
Zulkarnain apabila berada di kawasan Ainun Hamiatin ini, kemudian dia mengembara lagi sehinggalah dia jumpa dia melalui lembah kan, dan dia jumpa satu kaum di lembah itu, dan kaum tersebut mengadu padanya bahawa di satu tempat ada Ya'juj dan Zulkarnain membina halangan, membina tembok supaya Ya'juj dan Ma'juj ini tak keluar dan tak merosakkan bumi. Kata Dr. Zaglul, bukan kata saya. Kata Dr. Zaglul, tembok Ya'juj Ma'juj ini telah pun ditemui. Dan tempatnya tak jauh dengan kawasan ni. Ini Ainun Hamiah tadi. Kan? Zulkarnain dia mengembara melalui lembah sampailah ke sini. Saya dah bergerak dah. Kalau bergerak sikit hilanglah dia punya point dia tu. Takut tak jumpa. Sampailah ke kawasan ni. Lebih kurang kalau dekat Google Earth ni dia catat sebagai lebih kurang 500 km lah. Boleh jadi lebih lah sebab dia tidaklah straight line macam ni kan. Jadi dia mengembara ke sini, dan di sini kata Dr. Zaglul ada satu kawasan yang memang ada tembok daripada itu kawasannya. Memang daripada tembok yang ada logam dekat situ. Dan dia pelik daripada yang lain. Kalau saya boleh macam mana tak nak buat. Okey. Nampak? Kawasan ini kalau tengok dia tak macam bukit biasa sebab dia kita panggil smooth. Dia smooth. Dia tidak macam ni. Dan memang ada dokumentari yang buat yang dijalankan oleh saya tak tahu siapa yang jalankan, tetapi ada dokumentari di YouTube lebih kurang 30 minit. Mereka pergi kepada kawasan ni melalui dua grup. Satu grup pergi dengan jalan darat dan satu lagi pergi dengan helikopter. Dan mereka kawasan ni tembok ni dipenuhi salji. Dan mereka tak boleh nak buang salji tersebut sebab tebal sangat. Tapi mereka bawa alat yang mengukur logam, dan memang ada kawasan ni alat memang ada logam, dan kawasan sekitarnya dipenuhi dengan besi. Batunya dipenuhi dengan besi, katanya sebagai kita panggil cebisan besi yang ada di kawasan ni. Dan dalam ayat Quran yang kita sebut tadi kan, tuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafain. As-sadafain ini adalah al-jabalain. Sehingga Zulkarnain meratakan antara dua bukit. Jadi kalau kita katakan ini sebagai bukit, jadi Zulkarnain itu dia meratakan antara dua bukit. Dia jadi macam tu lebih kurang. Jadi macam tu. Dan ini kita dapat tengok secara logiknya kawasan ni. Macam mana saya nak zoom bagi tu. Tak nampak pula. Kawasan ini dia rata dia lain macam daripada bukit yang lain. Dia seolah-olah rata yang dibuat. Bukannya rata yang kita panggil berlekuk-lekuk macam ni. Yang asli lah. Kemudian bainas sadafain kata Dr. Zaglul Najjar, bainas sadafain itu adalah antara dua bukit ni. Ini itu temboknya. Bainas sadafain ini adalah antara dua bukit ni. Jadi di antara dua bukit ini ada satu anugerah yang Allah bagi kepada kita yang mana Zulkarnain telah pun merata untuk menghalang Ya'juj Ma'juj keluar. Ini adalah penemuan. Saya tak pasti dan bukan saya yang sebut, saya hanya menisbahkan kepada ahlinya, iaitu Dr. Zaglul An-Najjar.